masuk? Dia rumah blackout. Wifi mati. Ya ke? Dia cakap Ayah, saya ni. dugaan nampaknya. Tak apalah macam-macam. Bila dia bagi tahu tu? Dia tahu tadi ni, baru beritahu. Pukul 10.50 ni. Dia pakai wifi rumah Ha. Kalau pakai line telefon boleh lagi kan cari tempat ke. Dan telefon pun dah rosak dia kata. Tak apalah Celcom nak. problem. Siam. Ya. Selcom yang problem. Tak apa. Nanti saya tengok. Kita rekod ni kan. Saya kena, kalau sebelum ni saya sharekan video tu dah. Alright. So patut kan. So patutlah nanti ni. Tak boleh apa. Ada muka surat 132 page 132 tu. Itu sama dengan ginilah, complex number in others form. Okay, sebelum ni awak biasanya saya tunjuk pada awak satu bentuk sebenarnya, iaitu A plus BI kan. Yang ini yang kita buat selama ni, kita guna A plus BI ni kan daripada awal sampailah semalam. So ini sebenarnya ada nama dia, forms dia. Ini kita panggil sebagai Cartesian form. Ya, A plus BI. So hari ini awak akan belajar dalam bentuk yang lain, others form. Apa bentuk tersebut? Yang ni lah, polar, trigonometric dan exponential. Okay, nampak macam banyak tapi tak susah pun. Jadi sebenarnya dalam kompleks number ni ada 3 bentuk lah. Cartesian form yang selama ni belajar. Kemudian kita ada polar, trigo dan exponential. Jadi hari ni kita akan tengok lagi 3 bentuk ni. Dan seterusnya, calculate multiplication and division of complex number in polar form and trigonal form. Okay, ni 2 subtopik ni adalah yang terakhir lah sebelum kita masuk matrix. Okay, saya nak awak tengok. Ni nombor 1. Polar form nombor 2. Trigo nombor 3. Exponential nombor 4. So ada 4. Yang mana? Yang ni kan Z sama dengan A tambah BI ni yang biasalah yang awak tengok. Okay, kalau bentuk polar, dia bentuknya R. R theta. R ini ialah modulus. Theta ini adalah argument. Yang ini pun awak dah belajar semalam kan, mencari modulus dengan argument. Jadi nanti bila awak dapat, awak akan jadikan dalam bentuk R theta lah, sudut theta ni. Okay, ini bentuk polar. Okay, seterusnya macam mana bentuk trigo? R cos theta plus I sin theta. Iaitu R ini modulus, theta ini argument. Okay, ketiga-tiga bentuk ni rata-rata dia gunakan modulus dengan argument. Okay, exponential pula R, E, theta, I ni. Tak jelas. Dalam buku nampak kot. Dia ialah R, E, theta, I. Iaitu bentuk exponential. Okay, sebenarnya dia bagi 3 bentuk ni. Soalan biasanya dia nak awak tunjukkan dalam bentuk tu. Ya, pencarian dia pada awal sama je. Okey, saya nak kita terus buat latihan lah.
Okey. Alright. Saya nak awak pergi muka surat 136. 136 exercise 8. Okay, mana yang tak bawa buku tu, sila salinlah soalan yang saya nak bagi ni. Ya, ini daripada buku awak Okay, saya tulis kat sini. Exercise. Kita buat terus latihan. Ada contoh kat situ. Awak boleh tengok. Yang ni saya nak kita buat terus melalui latihan. Exercise 8 page 136. Okey. Apa soalan dia? Boleh seorang bacakan soalan? Nak tengok betul ke ada bawa buku ni? Cuba seorang bacakan. Apa soalan? Express each of the following complex number to the polar form, trigonometric form, and exponential form. Itu soalan nombor 1 kan? 1. Okay, nombor 1. Nombor 1. Okay, dia bagi kita tengok. Negatif 4 tambah 2i. Ini bentuk apa? A tambah BI. A tambah BI tu apa nama? Nama form dia tu. Nama form. Apa nama forms dia? Cartesian. Cartesian form. Okey. Jadi biasanya bila soalan tu dia bagi dalam bentuk Cartesian form, dia akan minta awak tukarkan bentuk ni dalam bentuk yang selain dari itulah. So, kalau ikut arahan soalan, bentuk apa yang dia minta? Polar. Lagi? Trigonometric. Exponential. Exponential. Okay, kalau awak lihat pada nota sebelum ni, polar, trigo, exponential, apa yang ada dalam formula dia bagi? Mesti ada apa? Dalam formula dia mesti ada, kalau awak tengok balik jadual formula untuk polar, trigo, exponential, rata-rata semua formula dia mesti ada R kan? R kan? Dengan theta. So, R ini ialah modulus. Theta ini ialah argument. Jadi, kita kena carilah. Bila kita dah dapat R dengan theta ni, awak akan mudah untuk nak bentukkan mana-mana pun tiga-tiga ni. Janji kita dapat cari modulus dengan argument. Kan? Untuk soalan ni lah. So, jadi langkah pertama dia, you kena cari modulus dengan argument dulu. Okay, yang ini ingat lagi. Sebelum you nak cari modulus argument, kena tahu dia kuadran apa. Ni kuadran apa? X dia negatif, Y dia positif. 2. Kuadran 2. Alright. Okay. Kita cari modulus dulu. Modulus ialah okey, untuk yang kaedah ini kita sebelum ni dia pakai Z macam ni kan. Sebenarnya dia juga sama dengan R. Okey, formula dia ialah, kalau you kena ingat baliklah ya, dia ialah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Ini formula dia. So cari dulu. Jadi in bracket negatif 4 2 punca kuasa. Okey, ini dapat berapa?
4, 4, 16. 16 campur 4, 20. Okey, awak dapat punca 20 untuk modulus. Okey, lagi apa? Awak kena cari juga argument. So, argument, simbol dia theta lah. Apa formula argument? Semalam dah masuk dah. Formula argument. Shift tan Y per X. Ya, Shift shift tan Y per X. So, shift tan Y dia 2, negatif 4. Okey, berapa? Dapat? Shift tension 2 per negatif. 0.57. Okey, negatif 26.57. 57. Alpha lah ni. Okey, sebabnya dia kuadran 2, kita kena carilah theta dia. Kuadran 2, 180. 80. Tolak ke tambah? Kuadran 2. Tolak. Tolak dengan ambil nombor saja. 26.57. Berapa? Seratus 53.43. kecil pula. 43. Ni yang penting. So, you dah dapat modulus R. Theta dia 153.43. Okey. Bila dah dapat dua-dua ni, tukarkanlah. Dalam bentuk yang pertama dia nak apa? Polar kan? Dia nak polar. Okey, seorang tolong bacakan formula polar apa? Z sama dengan R theta. R. Lupa pula Z. Z sama dengan R theta. Macam ni kan? Bentuk polar. Jadikan je lah bentuk polar tu. R dia mana? Punca 20. Okey, theta dia 153.43. Dah jadi polar. Tu je. Kan soalan dia kan express each of the following complex number. Dia suruh awak tunjukkan dalam bentuk polar. Jadi awak kena tahu formula polar tu R theta. Jadi kena cari R, kena cari theta. So tunjukkan dalam bentuk polar. Selesai satu polar. Okey, seterusnya dia suruh tunjuk dalam bentuk trigonometrik. Apa formula trigonometrik? Cuba baca. R cos theta plus R I sin theta cos theta tambah plus I sin theta. Sin theta. Tunjukkan je lah. R berapa? Punca 20. Cos theta dia 153.43 tambah I sin alamat tamat 153.43. Itu bentuk trigono. Maksudnya you tak selesaikan, you tunjukkan je bentuk dia. Senang ke susah? Akhir sekali, exponential. Exponential. Apa formula exponential pula? R E kuasa theta I. E kuasa theta I. Macam ni kan? Okey. Untuk ini theta dia untuk soalan ni mana ke? Awak kena cari radian. Mana bentuk exponential? Okey, untuk exponential, theta ni awak bukan ambil theta tu tau. Untuk exponential saja. Ya, theta dia you kena tukar jadi radian.
Theta untuk exponential kena tukar jadi radian. Okey, macam mana nak tukar jadi radian? Formula dia ialah theta tu yang 153 tu darab dengan, okey ni tolong take note lah, darab dengan pi per 180. Tu dia punya formula. So 153.43 darab dengan pi per 180. Okay, saya cari dalam awak punya kalkulator. 153.43 darab dengan, okay, ada simbol pi kan? Mana ke pi ni? Okay, shift pi per 180. Okay, dapat berapa? Saya dah dapat dah. Awak dapat berapa? Sama tak? 2.68. Yes. 8. 2.68. Ingat exponential je tau. Theta dia you tukar jadi pada radian. Jadinya tunjukkanlah bentuk tu. R tadi punca 20. E tu salin je. Theta tu tadi dalam radian. Jadi 2.68 I. Dah settle soalan tu. Boleh? Oh. Itu untuk Cartesian. Dia biasa kalau dia bagi soalan Cartesian, dia akan minta soalan tu dalam bentuk selain dari dia. So polar, trigo atau exponential. Nanti next soalan nombor 2 tu kita tengok pula dalam bentuk apa. Okay, sebenarnya paling susah, bukan paling susah, maksudnya dia lama sikit tu bentuk Cartesian lah. Sebab dalam bentuk Cartesian ni R modulus dengan argument awak tak tahu. Kena cari dulu. Kalau dalam bentuk lain mungkin independent sikit. So sekarang saya nak awak buat soalan B dia. Apa soalan B? Negatif 4 Tolak tolak 2i. 2i. Itu bentuk apa? Cartesian juga kan? Cartesian. Okay. So dia cara dia sama jugalah macam yang kita buat soalan 1 ni. Okay. Cuba cari. Okay. Mana yang tak ada buku tu saya tulis kat sini. Warna apa nak ada kat sini? Warna hijau. Ni. Saya tulis sini. Siapa yang tak ada buku tu salin. Soalan, bukan 2. Soalan 1B. Yang kita buat sekarang kat slide ni 1A. Okay, ada satu lagi soalan dia. 1B. 1B. Soalannya ialah negatif 4 tolak 2i. So, saya nak menggunakan kebijaksanaan awak buat jawapan macam kat slide ni. Tukarkan dalam bentuk polar, trigo, exponential. Kena cari R modulus dulu dengan theta argument dulu. Cari. Saya bagi masa untuk tengok telefon ni supaya nanti kalau saya padamkan tak boleh pula. Tengok dulu. Dalam exam ada tak formula ni bagi? Kalau ada, awak tak payah hafal lah. Janji awak tahu guna. Okey, ada dalam formula dia bagi. Dia bagi dalam bentuk, dia bagi Cartesian form, polar form, exponential, trigo dia bagi. So, tak payah hafal bentuk ni. Cuma bila soalan tu masuk, awak tahulah kat mana nak guna. Berapa orang dah? Seorang tadi Fatur tak ada. Ada 24 orang. Siapa lagi? So 25. Lagi 2 orang siapa? Ada tak dapat makluman lagi 2 orang? Ni saya
Ambil attendance ya. Siapa dapat modulus? Saya rasa modulus dengan argument modulus dengan Modulus sama. modulus sama kan? Punca 20. Betul-betul Argument sama. lain. Argument lain. Argument 206.57. Argument dia kuadran berapa? Kuadran 3. So 180 tambah 180 tambah 26.57. Argument dia 206.57. Ya, pelan-pelan saya padam yang depan ni. Okay. Untuk soalan ni kita buat soalan TV lah. Saya padam kita dengan video tadi. 1B negatif 4 tolak 2I. Jadi dia bukan kuadran 2 dah. Dia adalah kuadran 3. Kuadran 3. Negatif 2. Okay, so sama lagi 20. Cumanya sini akan ada negatif. Yang saya padam lagi apa? Okey, ni tak ada nilai. Okey, yang ni dia akan jadi tambah lah. Dia akan tambah sebab kuadran 3. Aduh. Jadi nilai dia jadi 206.57. So yang ini akan tukarlah pola. Lagi mana lagi? Sudut ni akan tukarlah ke 153. Ni pun kan dia ialah 206.57 cos 206.57 206.57. Lagi apa? Apa dia punya ni? Radian dia? Ini 3.61. 3.61. 1. Ya. Dia 206.57 kan, darab dengan pi per 180. 3.61. Jadi kita tukar kat sini lah 3.61i. So sama dekat depan ni. Awak tukarkan air dalam bentuk sama juga pola trigo dengan exponential. Nilai dia yang lain dekat argument lah. Sebab ini soalan ni dia kuadran 3.
Okay, ada siapa nak tanya? Sebelum kita proceed soalan 2 tu. Sekarang ni kita buat soalan yang dia dari Cartesian kan, nak pergi ada form. Okay, soalan 2 tu kalau awak tengok dalam bentuk apa tu? Soalan 2. Untuk pola. Bentuk pola. Dia bentuk pola ni senang sikit sebab dia dah bagi dekat awak bentuk, dia dah bagi kat awak untuk nilai R dengan nilai argument. Sebab dalam formula tu kan kita pakai R dengan theta. Jadi awak tak payah carilah. Okay, ni saya boleh padam ke? Okay, saya padam lah. Kita tengok soalan 2. Okay, soalan 2. 2A 125 116.57. Okey, arahan soalan dia suruh tukar ke bentuk apa? Cartesian. Cartesian. Exponential. Exponential. Trigonometry. Sama juga 3. Dan sebab dia pusing-pusing kat situ lah. Kalau dia bentuk pola, dia tukarlah bentuk yang lain ni. Dia akan tukar pergi, dia suruh tukar pada Cartesian. Okay, untuk soalan ni kalau lihat dia dah beri pada awak nilai modulus. Kan? Sebab formula pola ialah Z sama dengan R theta. Kan? So, R dia ialah punca 125. Theta dia ialah 116.57. Okay. Dia tak diikut aturan lah. So, kalau lihat daripada 3 bentuk ni, yang tak payah cari apa-apa, terus masuk je adalah trigo lah yang saya nampak. Kan? Trigonometrik. Formula dia Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta. Dia dah bagi dah. So gantikan je lah. Punca 125 cos 116.57 tambah I sin 116.57. Okay, so untuk trigo tak ada masalah. Terus dia ambil nilai R dengan theta yang ada dalam pola. Sekarang ni kita nak tengok Cartesian. Okay, Cartesian macam mana awak nak cari? Apa bentuk asas Cartesian? A tambah BI kan? Okay, untuk jadikan dalam bentuk Cartesian, langkah dia awak kena bentukkan dalam trigo dulu. Cuba awak perhatikan trigo ni. Kalau you selesaikan dia, sebenarnya trigo ni boleh selesai. Kalau awak selesaikan habis, ada tak sama dia akan jadi dalam bentuk ni? A tambah BI. Cos. Ada. Kan? Sebab punca 125 ni kalau you darab masuk, you darab dengan cos 116.57. Satu lagi, 125 darab dengan yang I sin 116.57. You akan dapat dalam bentuk I tambah BI lah. Okay, contohnya yang ni. 100. Kita darab masuk kan. Katalah kita kalau tak settle habis ni, dalam bentuk ni kita panggil trigo. Tapi kalau you darab masuk, okay. Punca 125 darab dengan
Cos 116.57. Awak dapat negatif 5. Dapat tak? Negatif 5. 125 Okay, cos kemudian darab masuk pula dengan yang ni. Punca 125 darab dengan sin. I tu kita bawa je So darab dengan sin 116.57 pula. 9.9999. Sebenarnya gunakan 10 I lah. Okey. Dapat tak? Dapat. Bila you settlekan trigo ni means sebenarnya you dalam masa yang sama you telah membentukkan dia dalam bentuk Cartesian. Okey, apa lagi yang tak ada? Untuk apa lagi tak ada? Exponential. Alright, exponential satu lagi kan? Exponential. Okey, apa formula exponential? Z sama dengan R E theta I. Ingat theta ni tadi kena tukar kepada radian. Tukar dululah theta tu. Berapa theta? 116 kan? So 106 banyak pula 1000. Okey, tukar. Okey, cari radian. Cuba cari. Dah tahu tu. Cari radian. So radian ialah 116 2.03. Okey. Okey, 2.03. Sudah dapat radian, terus tunjukkan dalam bentuk exponential. R ialah R apa? 125. E theta dia 2.03 I. Okeylah. Jadinya dah dapat dah 3 bentuk ni. Trigo, Cartesian, exponential. Okay. So senang kalau pola nak pergi So ada soalan ada 2B tu nanti boleh cubalah 2B tu. 2B apa soalan 2B? 82 kan? Punca 82 sudut 263.65. Nanti boleh cuba soalan tu. Okey, kita tengok lagi bentuk yang lain. Ada korang salin kan ni kan? Salin. Okey, so kita tengok soalan 3. Soalan 3A dengan B tu, okey 3A tu bentuk apa? Trigonometri. Ya, trigonometri. Bila nampak ada cos dengan sin tu automatik lah trigonometri. Kod baru, cuba tengok. Sama juga. Saya nak tolong, saya nak awak dekat 3A tu. Kalau awak lihat tu ada missing soalan 3A tu. Punca 61 darab dengan cos 129.8 plus sin 129.8. Dia tertinggal apa tu? Dia tertinggal I. Okey, tolong letak I dekat sebelah sin tu. Sebelum sin tu letak I. Dia missing tu. Alright, 2A dah. Saya nak padam slide ni.
So kita dah tengok macam mana Cartesian express in other form. So second question is polar express in other form. Kita tengok yang ketiga pula trigonometric. Okay. Trigonometric pula. Macam mana you nak expresskan dalam bentuk yang lain. Soalan 3A. 3A. Okay, punca 61 darab dengan cos 129.8 tambah I sin 129.8. Okay, ini adalah bentuk trigo. Okay, soalan minta apa? Sebenarnya awak kena ikut arahan soalan lah sebab soalan tak semestinya dia minta semua bentuk Yang ini kita buat latihan. Nanti dalam final dia tengok. So untuk soalan ni, express each of the following complex number to the Cartesian form and polar form. Means dia suruh dalam bentuk Cartesian form. Satu lagi, polar. Alright. Okay, macam mana nak bentuk Cartesian? Selesaikan trigonometrik Arab. Ya, betul. Selesaikan trigonometrik ni, you dapatlah dalam bentuk Cartesian. Kan? Cartesian form selesaikan. Cartesian form is Z. So, selesaikan. Selesaikan means kena darab masuk lah. Setiap satu ni. Okay, so basic formula for Cartesian form is A plus BI. Okay, seorang bacakan. Berapa dapat? -5 tambah 6i. Tambah 6i. Okay. Betul? Satu lagi, pola. Okay, cuba tunjukkan dalam bentuk pola. Pola ialah R theta. Pola. Pola ni senang sangat ni pola ni. Kan? Sebab awak dalam trigo dalam trigo tu kan memang dah ada R dengan modulus. So kan je lah. R dia ialah 61. Punca 61. Sudutnya 129.8. Ya. Paling simple pola lah. Sebab dah ada R dengan tu, so you just tunjuk. Okey, soalan ni dia minta 2 je. Saya tambah lah. Cuba tunjuk dalam bentuk exponential. Ni saya tambah satu lagi. Okay, tunjukkan exponential form. R, E, theta, I. Kena cari radian. Berapa? Siapa dah dapat radian? 2.27. Okey, 2.27. Jadinya, kita ekspreskan dia akan jadi punca kuasa 61 E kuasa 2.27 I lah. Okey, itu untuk soalan 3A.
muat kot kalau saya nak tulis kat sebelah ni. Sebelah ni saya nak terus kita tengok ni lah. 3B. 3B. 3B tu bentuk apa? Exponential. Exponential. Okay, so latihan awak ni dia dah tunjuk semua bentuk dah. Semua bentuk tukar kepada bentuk apa. Jadi sepatutnya mana-mana pun awak boleh tunjuk lah. Cumanya exponential ni bacaan dalam radian kan. So kena tukar lah. Okay, kalau gunakan soalan yang sama. Kena cari ni dulu. Sebab radian dia 0.83 kan? So macam mana you nak tukar balik dia jadi theta? 180 per pi. Pandai. Awak switchkan je lah. 180 duduk atas. Per dengan pi. Tadi theta pergi radian, pi per 100t kan? So bila radian nak pergi theta, 100t per pi. Jadi berapa? Apa sudut argument dia? 47.56. 47.56. Okey, itu theta dia. Jangan pakai 0.83 lah sebab ni radian dalam bentuk exponential. So soalan pertama tadi dia nak jadikan dalam bentuk, dia minta dalam bentuk Cartesian. Boleh ke daripada exponential ni terus jadi bentuk Cartesian? Boleh ke terus dari bentuk exponential pergi Cartesian? Boleh rasanya. Dia apa-apa pun kena jadikan dalam trigo dulu. Walaupun soalan tu tak minta awak jadi trigo, tapi kena jadikan trigo dulu baru boleh jadi Cartesian kan. So dalam masa yang sama sebenarnya you kena buat juga trigo. Kan trigonometrik ialah 265 times apa formula dia? Mana ke? Cos. Okay, cos. Okay, sudut awak dah dapat tadi 47.56 plus I sin 47.56. So settle the trigo to get in Cartesian form. So 265 darab dengan cos 47.56. Kalau ada dalam desimal pun tak apa. Bubuh je dalam desimal lah. Tu desimal. So yang saya dapat 10.99. Tambah. Kalau jadi 10 lah. Jadi 10. Jadi 10 tak? Jadi 10. Jadi 11 boleh? Boleh je. Kalau nak nombor cantik lah. Sebab dia dah dekat sangat tak apa. Kalau 10.7 tu tunjuk lah. So macam 10.9 ni, okay, tak apalah. Kita pakai 11. Okay, lagi satu tu. Yang I berapa? I dapat apa? $12. Dia 12.0. Kita nak cantik tak apa, letaklah 12. 11 tambah 12 I. Okay, dapatlah Cartesian.
Satu lagi apa yang tak ada? Pola. Pola senang saja. Tu saya mega pula. Pola sebab dah ada R. Jadinya 265. Tetanya 47.56. Habis sudah. Dapat. Okey, sudah dalam masa sama you buat juga dalam bentuk trigo lah. Kan? Nak jadikan dalam Cartesian. Okey, so habis soalan 3 tu. Nak habis cepat. Cerita lagi cepat. Okey. Senyap je ni. Hidup lagi ke rumah? Berapa dah? Berapa Ada orang ni? pun ada. Ada. Hidup 25. Seorang masuk lambat. 25 orang dah. Jadi kita ada satu lagi lah subtopik ni. Solving multiplication and division. Okay, rehat jap 2 minit. Sebelum kita masuk satu lagi subtopik. 2 minit saya bagi. Rehat ya. L'invasor, un partigiano, portami via. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh vela ciao, vela ciao, vela
partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore, un partigiano. Okey, kita sambung balik. Ada ke? Hmm. Okey, sebelum sambung tu, saya ni dululah. Tadi dah buka ke soalan end of chapter tu? Belum buka lagi. Belum buka lagi? Okey, nampak tak ni? Dekat awak punya paparan. Okey, ni yang saya kongsikan pada awak. Kongsi pula. Yang saya kongsikan untuk end of chapter lah, awak kena punya tugasan. Kalau lihat kat sini, boleh tulis ke? Tak boleh pula. Boleh. Untuk soalan A, kita dah belajar. Ni, boleh buat dah ni. A1 tu, punca 36 tolak dengan punca negatif 121. Ingat balik kalau punca negatif 121, awak kena buat apa? Kena separatekan dia. Jadikan punca kan. Yang ni pun dah 54, 33 ni. Ingat macam mana jadi kat A kuasa 2 darab berapa. Ni pun gabung. Okey, soalan B. B ni operasi. B1 operasi tambah, so tukarkan lah. Dia dah bagi A tu apa, B tu apa kan. So you tukarkan dulu dalam bentuk AB tu. Kemudian 2C ni darab. Operasi tolak. Yang ni AB means you kena A tambah B dulu. Settlekan. Lepas tu ada fraction. Division ni. Division ingatlah. Kita kena darab dengan ada satu lagi. Seterusnya C ni Sini yang darab balik tu. C ni okey, C1 cari modulus dengan argument untuk E. E yang mana? Yang ni lah. Kan, cari modulus dengan argument. Okey, kalau tengok ni bentuk apa ni? Baru tadi kita belajar. 5E kuasa 0.5236. Bentuk apa ni? Ni bentuk Exponent. Okey, bentuk exponential. So dalam exponential ni sebenarnya 5 ini dah modulus lah kan, R awak 5. Jadi modulus awak 5. Argument theta. Theta yang ini dalam radian. So ingat kena tukar balik radian kepada theta. So awak dapatlah modulus argument untuk E. Soalan 2. Tunjukkan E dalam bentuk polar. Dalam bentuk polar, bila awak dah ada modulus dengan argument, tunjuklah dalam bentuk polar. Polar apa? Z sama dengan R theta.
Kan? So, kalau ikut dalam ni, R dia awak dapat 5 dah. Okay, theta ni kena cari. Kan, radian ni kena tukar dulu, pergi theta. Seterusnya, D darab E. And express the answer in polar form. Okay. Untuk ini, ini yang kita nak belajar selepas ni. D darab E means, nak senang, saya tak boleh tunjuk lagi sebabnya tak belajar lagi kan. Okay, yang ini nanti kita akan buat depan ni. Okay, ni soalan dia. Sikit je kan? So, saya minta awak buatlah end of chapter ni, hantar berapa markah ni. Okay, dah lah saya buka end of chapter 1. Saya dah tanda dah. Awak di EE kan? Saya dah tanda assessment awak. So, saya nak nasihatkan selepas ni, bila buat end of chapter 2, tolong gunakan pen. Gunakan pen. Jangan guna pensel. Tolong gunakan pen. Awak dah besar dah pun. Pensel ni untuk budak sekolah rendah je. Gunakan pen. Sebab kalau awak guna pensel, saya boleh padam. Saya boleh tukar urut lain, nombor lain. Tolong tuliskan dengan guna pen. Lepas tu, tolong perbaiki tulisan. Awak nak hantar tu pada saya. Nak semak. Awak nak hantar pada cikgu. Kan? Jangan awak hantar tu yang memang dah macam tulisan tu macam nak bungkus dah tu. Nak bungkus nasi lemak, nak bungkus belacan. Kan? Cari kertas yang bersesuaian. Ada yang pakai nota kecil je macam notepad. Nama pun assignment, assessment. Sepatutnya hantar yang proper lah pada saya. Macam awak buat kertas projek ke. Kan, macam mana you buat case study ke. Tolong buat kemaskan tulisan tu. So end of chapter 1 tu saya dah tengok dah lah. Termasuk kelas-kelas yang lain lah. Memang sangat-sangat buruk lah. Kalau yang memang kemas bersih. Okey, sebenarnya benda tu main peranan Walaupun awak betul pemarkah, saya boleh tolak. Kerana kekemasan tu tak ada. Kalau kekemasan tak ada dan mengganggu saya punya emosi. So saya boleh tolak je markah. Walaupun jawapan betul. Jadi kalau tulisan yang macam buruk tu kan, tu ibarat awak macam meniru tau. Awak meniru dalam keadaan nak cepat. Hari ni nak hantar, hari ni bawa nak buat, awak tak buat lagi, awak pergi ambil kita jawapan kawan awak, so you tulis. Tulis dalam keadaan cincai. Beza tau kalau dalam keadaan orang bersedia dengan keadaan orang nak hantar dah lagi 2 minit. Jadi end of chapter 2 saya tak nak ada benda-benda tu semua. Boleh? Lagi 2 kelas lagi nanti saya nak. Lagi 2 kelas lagi saya nak membebel. So saya bebel kat awak dulu. End of chapter 2 tolong perbaiki semualah. Cara menghantar tu nanti saya bagi tahu macam mana. Dengan keadaan sekarang kan. Sama ada hard copy ke. Ataupun hantar dekat soft copy ke. Tapi kalau kata soft copy pun saya nak dalam bentuk PDF Saya tak nak dalam bentuk image. Semua kena dalam bentuk PDF. PDF kan awak punya tu. Alright. Okay, kita continue balik. Okay, multiplication and division. Okay, ni operasi apa yang ada kat sini? Operasi darab, division, bahagi, complex number dalam bentuk, ada 2 lah. Dalam bentuk sama ada bentuk polar ataupun dalam bentuk trigonometrik. Tadi kita dah tengok contoh soalan assessment tu, soalan akhir sekali yang saya kata kita baru nak masuk 7 markah tu, dia minta dalam bentuk polar kan. So sini awak lihat ada 2 lah. Kita ada polar form. Okay, ni dia punya ni. Kalau polar form tu dalam bentuk polar lah, darab. Dia mesti akan ada complex number satu set akan darab dengan, contohnya lah complex number A akan darab dengan complex number B. Okay. Dia punya kaedah macam mana? Untuk darab R1 akan darab dengan R2. Kemudian theta dia, theta 1 akan tambah dengan theta 2. Okay, itu darab multiplication.
Kalau division pula, division dia akan bentuk fraction lah. Biasanya set A ni akan per dengan set B. Cara dia lain lah cara bahagi. Kalau bahagi pula R1 akan bahagi dengan R2. Okay, theta ni beza tau. Kalau darab dia theta 1 tambah theta 2. Kalau division, theta 1 akan tolak dengan theta 2. Seterusnya, sama juga dengan trigo. Trigo kalau darab, ni set A akan darab dengan set B. Okay, bentuk dia dalam bentuk trigo lah. Tapi kita tengok operasi darab dia. Dia sama juga. Kalau darab je R1 akan darab dengan R2. Tapi cos theta 1 tambah theta 2. Sin dia theta 1 tambah theta 2. Bahagi pun sama. R dia akan bahagi. Tapi theta dia akan tolak operasi. Tu beza dengan trigo lah. Dua je. Yang dalam ni, polar dengan trigo. Tengok soalan final awak. Sama dalam bentuk polar ataupun trigo. Okay, kita tengok ni contoh lah. Okay, contoh soalan ni, dia bagi Z1 dalam 935. Z2, 470. Jadi kaedah dia, yang depan ni adalah R ya. R dengan theta. Contohlah ni R1 theta 1. Yang 4 ni R2 dengan theta 2. Jadi R1 akan darab dengan 2. Itu yang 9 darab 4. Theta 1 sebab operasi darab 35 tambah dengan 70. Okay, so ini jawapan akhir dia. 36,105. Okay, seterusnya yang dia tunjuk kat awak ni darab. Dia tak tunjuk sini apa? Bahagi kan? Bahagi awak boleh buat. Okay. Alamak. Tak tutup. Share balik. Okay, kita cuba. Dalam ni dia tunjukkan awak contoh untuk multiplication. Kalau division pula, dia jadi macam ni. Z1 bahagi Z2. So, cara dia. R1 tadi berapa? R pula. Z1 tadi 9 kan? R dia. Bahagi dengan 4. So, theta dia. Kalau division, tolak lah. 3. So, jadinya 70. Awak ambil je yang besar di depan. 70 tolak 35. So, dapat 9 bahagi 4. Berapa 9 bahagi 4? 2.25. 70 tolak 35. 35. Itu kalau division untuk polar. Okay, sama jugalah dengan trigo. Okay, kita tengok terus dalam latihan Okay, kita buat latihan. Pergi muka surat. Berapa? Soalan exercise berapa? Kat buku awak? 9. Exercise 9. 9. Okay, exercise 9. Okay. Okay, exercise 9. Soalan 1. Simplify equation tersebut in trigonometry and polar form. Okay, kita salin dulu soalan dia. 5 cos 60 tambah
I sin 60 darab dengan 4 cos 30 tambah I sin, panjang soalan dia 30, ayah buruknya 2 cos, sama tak soalan ni? Sama puan. Sama. Okay. I sin 50. Sekarang ni dia tunjuk awak punya equation ni dalam bentuk dalam bentuk trigo kan. Dia minta dua. Satu mudahkan dia dalam bentuk trigo dengan pola. Okey, katalah sekarang kita cuba selesaikan dalam bentuk pola. Okey, bentuk pola awak jadikan dululah soalan ni dalam bentuk pola dulu. Okey, kalau awak tukar setiap satu ni, 5 cos 60 ni dalam bentuk pola dia apa? 5 60 kan? Ni. Lepas tu dia darab dengan sebelah ni berapa? Kalau tukar dalam bentuk pola. 4 tetanya 30. Per dengan bawah pun kita tukar dalam bentuk pola. 2 theta 50. Kalau awak lihat bahagian atas ni operasi apa yang berlaku? Darab kan? Kan? Ibarat macam ni A darab dengan B. Kemudian bahagi pula dengan bawah ni. So sebenarnya atas ni operasi darab. Bila bahagi dengan bawah dia adalah operasi bahagi. Jadi awak kena buat satu-satulah. Settlekan yang atas dulu, yang darab. Okay, ingat balik pola punya kaedah macam mana? 5 ni kena darab dengan depan. R kena darab dengan R kan? Sebenarnya 5 kena darab dengan 4. Kemudian operasi darab theta dia kena tambah 60 tambah dengan 30. Okay, settlekan ni dulu. So you dapat 20 theta dia 90. Lepas tu bila dah dapat jawapan, okay, tunjukkan balik dalam ni. Hasil dia ialah 20 sudutnya 90 per dengan bawah tu 2 50. Okay, so lepas tu selesai pula bahagi cara pola. Ini you selesai darab cara pola. Okay, bahagi cara pola pula 20 ni akan bahagi dengan 2 kan? 90 kalau darab tambah, yang ini dia akan jadi 90 tolak. So 20 bagi 2, 10. 90 tolak 50, 40. So final answer dia ni lah 10 sudutnya 40. Sebab awak tadi buat yang darab dulu, kemudian ambil yang hasil darab tu yang per dengan bawah. So ini adalah final answer dia lah 10 per 40 untuk soalan 1 ni dalam bentuk pola. Okey. Ada tak faham? Tanya. Dia kena buat dua-dua puan. Multiplication dengan division. Kalau tengok soalan tu kan atas tu darab. Tengok pada soalan juga Dia kan ada dia bergantung pada soalan. Sebab kalau awak lihat keseluruhan exercise awak tu, dia boleh jadi macam-macam kan. Nanti kita tengok soalan 2 lain, soalan 3 lain, 4 lain. Cuma awak kena pandai tangkap lah soalan tu nak macam mana. Biasanya kalau darab dengan bahagi,
Kompleks number dalam bentuk ni dia akan cakap jadikan dalam bentuk polar. So awak kena gunalah kaedah ni. Yang ni kaedah ni untuk polar je. Exponential tak boleh buat. Kan untuk polar. Nak senang macam saya ni, kalau nak guna kaedah polar, awak tukar semua ni jadi dalam bentuk polar, bolehlah buat kaedah bahagi ataupun darab dalam bentuk polar. Dan kalau terigu, kalau lihat sini, terigu awak boleh terus jadikan. Sebab awak dah dapat satu jawapan penuh ni kan dalam bentuk polar. So you tukarkan dalam bentuk terigu 10 cos 40 tambah I sin 40. Dapat dalam bentuk terigu. Kan soalan tu dia suruh cari dalam bentuk mudahkan dalam bentuk dalam bentuk terigu dan polar. Kalau satu lagi cara, you boleh terus guna kaedah terigu pun boleh. Okay, tak apa. Kita simpan dulu soalan ni 10 dengan 40 kan. Kita try tengok. Kalau kita buat dalam bentuk terigu yang macam dalam formula tadi kan. Dapat sama tak? Dapat sama kan? Okay, kita pergi soalan kedua pula Ini ada yang salin ke? Kalau dah, saya nak padam. Ada nak salin? Okey dah. So kita padam lah. Kita tengok soalan 2 pula. Soalan 2. Ni dia bagi A sama dengan 4 tambah I. Lepas tu dia bagi lagi B 2 10. Kemudian dia bagi C 4 E kuasa 0.35 I. Dia bagi kat awak macam-macam bentuk. A 4 tambah I ni 210 ni bentuk polar. C ni bentuk eksponen. Soalan dia cari AC per B. Dia suruh dalam bentuk apa tu? In polar form. Okay. Kalau dapat soalan ni nak mudah, semua ni you tukar dalam polar dulu. Baru you boleh buat operasi darab. Kan AC ni darab. Per dengan B ni jadi operasi bahagi. Dah halalan dia minta dalam bentuk polar. Kalau saya prefer semua ni tukar dalam bentuk polar. Baru awak boleh guna kaedah yang multiplication division tu. Sekarang B dah dalam bentuk polar dah. So B tak payah tukar lah. Ni B ni bentuk polar dah. Yang bentuk A ni kena tukar dengan C. So nak tukar yang paling lama sikit A lah, Cartesian. Sebab Cartesian ni dia tak ada R dengan theta. Kan? So you kena cari dulu. Kan? Bila cari modulus, kena pakailah formula modulus argument untuk Cartesian. Ini kuadran berapa? 1. Okey, kuadran 1. So carilah modulus kuadran. Okey, modulus ialah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, so cari 4 kuasa 2 tambah I tu ialah 1. Jadi 4, 16. 16 campur 1, 17 lah. Jadi R dia punca 17. Okey, theta. Shift tangent Y per X. Y per X. Y berapa?
1 1 per 4. Okey, berapa sudut shift tangent? 14.04. So, koordinat 1, theta sama dengan alpha kan? Betul. Jadi terus pakai je lah theta tu 14. Tak payah nak cari tolak 180 ke tambah ke. Terus pakai je. Jadi boleh bentukkan terus dalam bentuk pola. So untuk A ini pola dia ialah punca 17, sudutnya 14.04. Okey, dapat dah A. Lagi mana lagi tak dalam bentuk pola? Lagi C. mana yang untuk C? Okey, C. C nak tukar dalam bentuk pola. R ni dah ada. R radian lah. 0.35 tukarkan. 0.35. Okay, nak cari theta. 0.35 dia terbalik kan. 180 duduk atas. Per dengan pi. Okay, berapa theta? 0.35 darab 100 per theta sama dengan 80 per 20.1. Tunjukkan dalam pola lah. R dia 4. So theta dia 20. Jadi sekarang semua dah dalam bentuk pola. So tunjukkan dulu. Tunjukkan dahulu AC per B. Ialah A itu ialah punca kuasa 17. 14.04 darab dengan C 4 20.10 bahagi dengan B 2 10. So tolong selesaikan darab dan bahagi guna kaedah pola lah. Bila dah bentuk dalam pola, dia mesti kena jadikan dalam bentuk pola baru awak boleh gunakan kaedah pola. Okay, ingat kalau darab R dia R1 darab dengan R2. Kalau operasi darab. So 17 akan darab dengan 4. Sudut dia kalau darab apa? Tambah. Tambah Tambah 20.10. Dia punca 17 darab dengan 4. 16.49. Punca Sudut dia 17 darab 4. Sudut dia 49. Sudut 14.04 tambah 20.10 34.14. Okey. Barulah awak buat bahagi dengan B pula. Kan ini baru selesai bahagian atas darab. So belum lagi final answer dia. Kena bahagi dengan B. Kan? So bila bahagi dengan B, dia dalam bentuk inilah. 34.14 bahagi dengan B berapa? 2. Yang ini kena 10. tengok cara bahagi pula. Cara bahagi 16.49 akan bahagikan dengan 2. Theta dia Kita tolak. tolak dengan 10. Okay, so 16.49 bahagi dengan 2. 8.25.
Okey, 8.25. Theta dia 24.14. 24. Okey, so inilah final answer. 8.25. Dia panjang sikit. Tengok soalan lah. Kalau dapat rezeki soalan tu pendek-pendek dah. Ada apa soalan? Diam je ni. Yang perempuan ni tak dengar suara ni. 24 orang. Tengah proses pun, Puan. sabar pun. Puan. Ya. Kenapa? Siapa panggil tadi? Nak apa? Afiq panggil tadi. Salin ke? Sekejap. Okey Tak lah. ada lah. Saya nak kata perempuan semua pemalu puan, tu yang diorang tak bersuara tu. Pemalu tak apa. Tapi kalau panggil nyaut. Sebabnya kalau pemalu panggil tak nyaut tu, takut duduk dalam tempurung tak keluar. Aduh. Fokus puan, fokus. Okey, fokus. Fokus kat saya punya slide ke? Fokus tempat lain. Alright. Tak puan. Okey, kat sini tak apa. Yang ke lain pula ya. Minggu bila? Berapa hari bulan ada ujian tau. Ada dapat khabar daripada kelas-kelas lain? Bila ujian? Tak. Tak ada pula. Tak. Oi. Sudah tibalah masa untuk ujian. Ujian serentak. Ujian serentak. Kaedah tu saya tak pasti lagi. Tarikh dah ada. Rasanya 20 hari bulan. Rasanya lah. Kejap Tidak, bila ujian? Okey. 20. 294. Serentak? Kalkulator tak ada puan. Serentak. Hari ni baru berapa bulan hari ni? 7. 7. Ada masa lagi 13 hari lagi. 13 hari lagi untuk mendapatkan kalkulator. 13 hari lagi tu dekat Shopee ada tu. RM20 je. Jangan kalau kat kedai mahal 50 lebih. 23 ke berapa saya beli tu? Offer 20. Hidup je. Kena balik kamsis pun. Kena balik kamsis ambil barang. Kalau tak ada apa ni, maksudnya rentan negeri tak apa ni, kalau boleh balik tak apalah, baliklah. Kalau tak ada, pilih apa-apa caralah. Dalam halang online tu, kalau saya kata tak boleh meniru pun mesti meniru juga kan. Bukan meniru lah, maksudnya merujuk. Jadi kalau dah boleh merujuk, handphone awak kat tangan kan, download lah apps yang boleh gunakan kalkulator. Cari lah kalkulator saintifik kan, apps. Tip lah puan, tip lah. Puan bagi Siapa tip. punya motor bunyi tu? Apa dia tu? Ni sinyok ni. Ada yang jawab soalan kat dapur ke? Ada puan, perempuan puan. Ke sambil masak ni? Sambil masak dengar saya ngajar. Alia puan, dia sambil masak tu dia. Bunyi mesin kukuh ke apa pun ada. Siapa yang masak? Alia puan, confirm. Bau sampai sini ni. Saya duduk tadi je puan. Apa masalah dia puan? Kakak puan tak dengar tu. Sebab mesin apa tu bunyi. Sinyok. Soalan 3. Okey, tengok soalan 3 pula. Sekarang kau apa dah? Mana kejam? Kau apa dah jam? 12.33. 12.33 puan. Okey, tak apa. Dalam 12.45 je tu kita stop. Kita tengok satu lagi soalan. Soalan mana nak tengok?
kita try satu soalan. Okay, cuba pilih soalan mana yang kau nak jawab. Ada soalan 3, 4, 5, 6. Soalan 6. Soalan 6 tu tak payah lah. Soalan 6 tu bukan sama ke macam soalan 1 kita buat tadi. Soalan 6. Okay, cuma soalan 6 tu dia cakap apa? Dia cakap pula. Dia tulis solve the multiplication division problem below in trigonometric form. Kita tak try lagi kalau kaedah trigono kan? Betul. Okay, kita try soalan 6 tu. Ni saya padam lah. Okay, soalan 6. Soalan 6. Panjang-panjang ni malas tu saya nak salin balik. 3 cos 100 80 I sin 180. Okay, dot tu darab tu. Dia mungkin komputer, sebab kita type di komputer ni tak boleh baca pula. Alamak. 6 lupa tulis. Okay, 6 darab dengan cos 30. 3 I sin. sin 30. Siapa tu? Alia kot. Puan Alia tu. Kenapa Alia? Boyfriend kau lah. 9 I sin 70. Seterusnya. Okay, tadi kita tengok latihan tadi semua pola kan. Trigo macam mana mana ke buku. Kita tengok buku. Formula kat buku. Trigo. Okay, tengok ni atas darab. Bawah bahagi. Okay, kalau tengok darab ni. Nampak ke? Macam mana nak buat? Cuba tengok rumus. Rumus trigonometrik tu. Yang atas ni macam mana kita nak settle kan? R1, R2. Okay, so kat sini R1 dia 3 lah. Okay, so darab dengan? Dengan berapa ni? 6. Okay, lepas tu dia buat cos. Okay, kita ambil lah theta 1, 180 tambah dengan 30. Okay, kemudian tambah I sin. Yang ni sama dia juga kan? 180 tambah 30. Tutup kurungan. Yang ni sebelah atas lah kalau darab kan. Settlekan yang ni dulu lah. Jadi dapat berapa? 18. Cos apa ni? 180 campur 30. 210 tambah I sin 210 juga. Lepas tu barulah kita bahagikan dengan yang bawah ni. 9. Okay, kita nak tulis ni. Tulis dengan pelan-pelan. Dengan kelang kabut. 2.37 I. Okay, lepas tu baru kita buat bahagi. So bahagi pula 18 ni kena bahagilah dengan 9. Macam mana kalau bahagi? Trigo. Okay, cos R1 210 tolak dengan 70 lah kan? Lepas tu tambah dengan I sin 210 tolak
70. 70. 18 bagi 9? 2. 210 tolak 70? 140. 140. Tambah I sin 140. So itulah jawapan dia. Habis dah. Betul? Oi. Okey. So itulah jawapan akhir dia. 2 cos 140. Yeah, betul. So kalau dia minta cara trigo, buat macam gini lah. Kalau bentuk polar, tukar cara polar. Bentuk polar. Jadilah bentuk polar. Yang penting dia mesti dalam bentuk polar kalau dalam cara polar. Trigo dalam bentuk trigo. Dia takkan minta dalam cara polar, bentuknya dalam exponential. Kena tukar semua. Okay. So soalan yang saya tinggalkan kat awak tu 3, 4, 5 tu boleh le buat. Tak faham boleh le tanya. Okey, saya tanya secara bercakap je lah. Okey, soalan 3 tu. Z kuasa 3. Macam mana? Dia bagi 1 Z je. Lepas tu find Z kuasa 3 in polar form. Macam mana nak buat tu? Ini jadikan Jadi Z dulu. Jadikan dalam bentuk polar lah dulu kan. bola. Ya. Kemudian dia akan jadi berapa? Sebab dia kuasa 3 tu. Expand dia jadi 3 kali. Ya, pandai. Siapa tu? Ni suara. Alia. Cuba Alia. Alia pula. Suara lelaki tu. IC. Saya tu siapa macam saya nampak. Afiq Puan, Afiq. Kalau dah lahirkan dalam bentuk zahirkan dalam bentuk polar dia jadi 2 ginilah kan. 3 kali. Ya. Jadinya kenalah buat 2, 3 kali. Sekali, kemudian lagi 2 kali. 3 kali. Lagi satu lagi, 2, 3 kali. Ya. Alamak. Lepas tu ingatlah balik. Ingatlah kalau polar macam mana darab, kaedah dia. Darab kan depan. Jadi R1, sekarang ni ada R2, 3 lah R-nya. Jadi 2 darab 2, darab 2. Kemudian polarnya tambah kan. Jadi 25 tambah 25 tambah 25. Dapatlah 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Dapatlah 8, 75. Dah dapat. Soalan 3. Soalan 4. Soalan 4 tu dia bagi awak dalam bentuk trigo. Soalan dia minta suruh selesai dalam kaedah polar kan. Jadi kalau nak selesai dalam kaedah polar, jadikanlah dulu Z1 dengan Z2 tu dalam bentuk polar. Bila dia jadi dalam bentuk polar, baru awak buat Z1, Z2 tu maksudnya apa tu? Darab kan? Z1, Z2 tu darab. Tu buatlah operasi darab kaedah polar. Lepas tu lagi satu Z1 bahagi Z2. Buat operasi bahagi dalam kaedah polar. Soalan 5? 5 tadi pun. Tak ada ya? Tak ada soalan 5? Yang Puan cakap tadi, yang first kali. Soalan 5 yang saya cakap tadi. Tadi kita buat je soalan 5. Bukan kita buat soalan 2 ke tadi? Z kuasa 3 kita soalan 5. Soalan awak. Okey, kejap. Soalannya dia bertukar kot. Saya tertengok buku lama. Sekejap. Soalan 1. Sekejap tengok balik buku awak. Soalan 5 silap. Soalan apa yang jadi tu? Soalan 3. Soalan 3 dia nak minta dalam bentuk apa? Dia suruh selesai dalam bentuk polar form. So bila dia minta dalam bentuk polar, jadikan semua dalam bentuk polar. Kalau dia minta selesai dalam bentuk trigo, jadikan dalam bentuk trigo dulu, baru buat operasi darab ataupun bahagi. Dia 2 je, darab atau bahagi.
Okey. Boleh? Boleh. So dengan itu kita dah habis complex number. Kelih awak je baru habis. Kelih lain belum lagi. Tapi tak habis banyak lagi ni. Kat belakang tu ada drills banyak tu. Awak ada banyak masa ni boleh lah. Jangan selesaikan soalan kat belakang drills tu. Sambil kira-kira hari nak balik Kamsis tu boleh jawab soalan drills tu. Ya, okey, tapi yang penting buat dululah soalan kita tengok balik lah. Okay, last sebelum kita tamatkan, cuba kita tengok balik soalan end of chapter tadi. End of chapter tadi yang atas-atas tu semua dah boleh buat kan? Terror dah. Mana ke soalan dia? Sekejap ya. Soalan tu hilang dah ke? Oh, kat sini. Ni. Yang ni lah. Soalan last kali tu kan. C3 tu. Find D darab E. Find D darab E. Kemudian D bahagi E. And express answer in polar form. So maksudnya dia suruh you buat proses darab dan bahagi dalam bentuk polar. Jadi tukarkanlah dua-dua dalam bentuk polar. E tu soalan C2 awak dah buat dah dalam bentuk polar. Kan? E. Kan, awak dah menjawab untuk soalan C2 sebenarnya. Awak dah jadikan E tu dalam bentuk polar. Tinggal D je lah. Okay, D dalam bentuk polar. Pasal pakai ni pula. Okay. D dalam bentuk polar dia akan jadi 9, 20 lah kan? Ni D. E tadi 5. Okey, apa theta dia? Kena tukar dia dulu. Ni 0.52. 0.5236 ni kena darab dulu dengan 180 bahagi pi. Okey, dapatlah dia punya sudut dia. 0.5236 darab 180 bahagi pi. Ya Allah, senangnya soalan. Ada banyak masa ni boleh jawab ni. Berapa? 3.142 ke? Betul tak? 30 ke? Salah pula. Terbalik. 0.5236 darab 180 per pi. 30. 30. So sudut dia 30. Itu untuk E lah. Ini tadi mana D? Sudah ada dua ni. Bolehlah buat D darab E tu. 9. Jadinya 9, 20 darab dengan E 5, 30. So 9 akan darab dengan 5. Belakangnya 20 tambah 30. 95 berapa? 45? 45, 50. Dah dapat D darab E. Sini boleh tulis ke? Tak boleh. D bahagi E 9, 20. Salah pula. Apa bawah? Salah. D 9, 20. E 5, 30. Kaedah bahagi pola. Bagi 5. 9 bahagi dengan 5. 30 tolak 20. Tolak 20. Jadilah dapat 9 bagi 5 berapa? 9 bahagi 5 point lah kot. 1.8. Jadi dapatnya 1.8. Sudut dia 10. 1.8 sudutnya 10. Cek skema betul tak?
C. Oh, yang lain tu boleh buat atas-atas tu kan? Tahu dah. Yang kita buat ni C. Okey, so ada apa-apa soalan sebelum kita tamat? 12.49. Any question? Jawapannya kan? Ha? End of chapter hantar jawapannya kan? End of chapter, kalau kata hantar sekopi, hantar jawapan je lah. Tak payahlah lampirkan sekali soalan. Tulisan, bagi cantik punya. Okay. Baik, Puan. Alright. Ada lagi lain-lain soalan? Sebelum makan tengah hari ni? Tak ada. Alia dah masak tu. Ada masak apa dia? Senyap dah mesin kelapa tu. Rendang kunyit. Tu rendang kunyit tu. Nak sikit? On the way. Alia Okey bapa, lah. Alia ajar. Masih, Puan. Sama. Okay, bye. Terima kasih, Puan. Terima kasih Puan. Kasih Puan. Okay, leave group. Tekan tu. Terima Gagang kasih, merah tu. Sama. Kita jumpa minggu depan. Sama. Okey, terima kasih Puan. Puan, kehadiran dah ambil ke? Kehadiran, saya download attendance. Ada yang masuk lambat? Bukannya yang kena form tu ke yang Puan bagi semalam? Tu awal-awal dulu. Ni saya boleh download kat team. Saya download yang awal-awal lah. Siapa yang masuk lambat padan muka. Awak tanya maksudnya awak yang lambat tu. Yang, kan ada 2 orang tu. Yang tanya tu lah. Saya pun tak tahu siapa yang tanya. Nanti saya tengok balik list tu. Terima kasih Puan. Okay, sama. Okay, bye. Okey, terima kasih Puan. Stop recording lah. Stop.